Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada 5 minit lagi untuk tengah hari. Selamat pagi semua. Kita tunggu TikTok untuk notify kita tengah buat live hari ni. Okay. Kita nak test suara dulu. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Lagi 2-3 minit lagi. 2-3 minit lagi. Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar clear? Clear, Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum semua. Siapa yang ada kat sini? Masya Allah. Terima kasih sebab luangkan masa. Seperti yang kita janjikan hari ni kita nak live. Okay? Kita nak live dengan satu tetamu khas yang kita jemput khas hari ini untuk bersembang santai dengan Coffee Star. Kita panggil Coffee Star. Sekejap saya nak tengok dulu siapa yang ada kat dalam ni. Wow, boleh tahan. Alhamdulillah, masing-masing teruja dah kan? Dah teruja dah nak berkenalan dengan siapa sebenarnya jutawan dan tetamu jemputan kita hari ini. Semua orang teruja ke? Teruja tak? Saya teruja sangat. Saya rasa teruja sangat sebab bukan senang sebenarnya kita nak dapatkan input ke ataupun nak bersoal jawab dengan diorang ni kan. Mereka ni kebanyakannya sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi hari ni kita nak live bersama dengan tetamu jemputan kita. Okey, saya perlukan pertolongan sebenarnya dengan moderator saya. Boleh tolong sekejap Ifah? Datang ke sini sekejap. Can you take my laptop sebab nak check WhatsApp semua apa. Thank you. Okay, so sebelum kita mula kan, kita ada 1-2 minit lagi. Kita tunggu tetamu jemputan kita. Sebelum tu mungkin saya boleh ceritakan sedikit profil beliau. Buat ringkasan sikit beliau merupakan graduan daripada Universiti Malaya. Okey, memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi. Jadi orang kata psikologi counselling daripada Universiti Malaya. So tetamu kita hari ini bukan calang-calang merupakan seorang graduan daripada Universiti Malaya dalam bidang psikologi dan counselling, dan hari ini beliau akan kongsikan kita. Thank you so much. I need my laptop sambil-sambil tu kita boleh tengok apa update, apa soalan-soalan mungkin ada kat dalam ni. Okay. Jadi kita tunggu kita punya tetamu untuk bersama-sama dengan kita. So you all jangan ke mana-mana tau. Tunggu sampai habis sebab kalau you guys nak tanya soalan boleh je letak dekat komen. So kita pun boleh bacakan. Dekat sini saya dah ada beberapa soalan untuk beliau. Dan insyaAllah kita boleh juga tanyakan soalan yang you all nak tahu juga. Alright. So saya ketepikan sikit a few barang kat sini. Okay. Okay, kita punya tetamu dah masuk mari kita jemput beliau Kita jemput beliau untuk sama-sama dengan kita hari ini. Jadi pada anda yang di luar sana yang tengah melihat, jom meriahkan kita punya sesi sembang santai bersama dengan tetamu jemputan kita. So I harap you all communicate juga, tanya juga soalan so that kita boleh gali knowledge dia. Kita boleh gali experience dia sebab benda ni kita susah nak dapat tau. Kita susah nak dapat. Jadi let me check. Okay. Kita tanya dengan Rin. Rin pakai TikTok apa Boleh tolong invite? Kita minta moderator kita untuk invite. Okay. Kita jemput. Kita cuba ajak dulu. Tolong moderator tolong jemput. Gunakan TikTok add kita punya guest. So saya ceritakan sedikit okay, berkenaan dengan background beliau. Beliau merupakan seorang usahawan, masih muda lagi masih muda orangnya dan muda-muda pun dah bergelar jutawan. Merupakan graduan daripada Universiti Malaya dalam bidang psikologi dan counselling. Okay, bisnes beliau ni memang sangat-sangat popular sekarang ni. Jadi you all nantikan apakah bentuk bisnes, apakah produk yang ditawarkan dan juga apa sebenarnya insight bisnes tu. So boleh bertanya macam-macam. Kita nak you all communicate, kita nak you aktif bersama dengan kami. Okay. So moderator dah jumpa kita punya guest, dah cuba invite.
Kita sudah, okey. Ini daripada kita nak invite kita punya guest iaitu Rin. Ada nampak tak Rin punya profile? Kita masih menunggu lagi. Mungkin Rin boleh join dulu. Rin ada di sana? Rin ada bersama dengan kita tak? Boleh tak join kita punya live session? You boleh klik guest tu. Okay. Klik button guest dekat bawah sekali dan kita akan accept you punya ni. Okay, kita masih menunggu. Sementara tu you all dah sediakan soalan untuk ditanyakan dekat di ruangan komen. Dah ada yang mula nak letak soalan, apa benda yang you nak tanya? Ada nampak tak kita punya guest? Rin Ramzi. Okay, cuba tengok. Cuba search dekat sini. Kita kena search lah. Rin, kalau Rin boleh, kalau Rin dengar, Rin join this live, boleh tak you klik kan? Okay, invite. Alright, stand. Okay, here you are. Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita. Okay, Rin. Hai. Hai, apa khabar Rin? Khabar baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, waalaikumsalam. Rin boleh tolong buka ni tak? Kita tak nampak. Itu dia. Masya Allah, beautiful young lady. Thank you so much sebab sudi menerima jemputan Coffee Star. Actually this is our first program sebenarnya. Kita nak sembang santai, kita nak gali sebenarnya you punya experience dalam bisnes so that rakan-rakan kita yang kat luar sana yang mungkin baru nak bermula, baru nak mencuba boleh dapat sikit manfaat daripada perkongsian ni. So terima kasih Rin. Sama-sama, thank you so much Aunty jemput. Sorry, susah nak reply WhatsApp, a bit busy sikit this week tapi insyaAllah kita go through satu-satu lah. Boleh insyaAllah. Ini pun you dah kata yes pun kita dah sangat happy ya. So saya harap viewers dekat luar sana yang tengah melihat kita punya sesi ni pun sama excited macam saya. So kita sebenarnya sebelum tu kita nak berkenalan dululah. Siapa sebenarnya guest kita ni? Kalau boleh tak Rin cerita sikit about your background, orang kata your name, dari mana, semua asal kan supaya kita punya viewers tahulah siapa sebenarnya tetamu jemputan kita hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama rasanya macam kat bawah lah, Rin. Nama penuh Nur Hazrin. So Rin daripada asal Kelantan. Tapi I've been living here for more than 10 years dah tinggal kat KL. Lepas tu bukan kat KL lah, kat Selangor. Selangor. Tapi Rin dalam bisnes since 2017. So sekarang 2014 dah 7 tahun. Nak masuk tahun ke-8 dah actually sebenarnya. Sebab dia awal 2017 kalau tak silap. Lepas tu tapi background study bukan dalam business. Background study psikologi. So macam a bit lari sikit. Betul, lari jauh sangat ni Lari jauh sangat. Tapi itulah dalam business pun dia bermain dengan psikologi juga. So boleh lah. Boleh lah. Maksudnya you masih apply lagi lah apa yang belajar dalam bisnes Betul. Sebab dalam bisnes ni kan dia punya cabaran tu kadang kita jatuh tergolek tu kalau mental tak kuat tu end up kita gagal. So sebelum gagal tu kita kena kuatkan kita punya psycho. Okay, so kita dah tahu sedikit berkenaan dengan Rin Jadi actually macam mana Rin boleh tiba-tiba terjebak dalam bisnes ni? Sebab tadi dah beritahu kan, you bidang dah berbeza dalam psikologi, tiba-tiba buat bisnes. So macam mana boleh tercetusnya ataupun terjebak, macam mana boleh terjebak dalam bisnes ni? Faham? Okay, masa tu sebenarnya zaman universiti. Biasalah kita zaman universiti ni kita macam nak buat benda sendiri, masa tu nak mengharapkan parents tu kurang. And then Rin pula Rin masa zaman universiti dekat Universiti Malaya. So Universiti Malaya ni dia tengah-tengah KL, sebelah dengan Mid Valley. Jadi masa tu kita jadi rasa macam kawan-kawan asyik keluar every week, pergi sana, pergi Mid Valley, shopping. Kita pula parents bukannya senang sangat.
So nak tak nak kena do something untuk okay lah, minggu ni nak pergi ke kafe sana, minggu nak pergi kafe sini. And then Rin pula kahwin awal, a bit awal. So masa tu macam dah lah kurang berkawan. So tak dapat keluar sangat. Jadi masa tu untuk tolong bantu my spouse masa tu, so I need to do something. Sebab kita belajar satu dan satu, sebenarnya Rin dapat sponsorship, dapat sekolah. So sekolah tu kita tak baca betul-betul dia punya rules and regulation. So bila kita update second year, Rin update dalam sistem masa tu dah berkahwin, sebab dia kan ada marital status. So bila Rin update dah berkahwin, rupanya Scholarship tak dapat? Scholarship dibatalkan serta-merta. Okay. Dan masa kena batal tu memang menangis lah. Struggle lah. Memang struggle lah. And then baru tahu pula yang the past year, which is the first year of school masa tu, Rin kena bayar balik. Disebabkan kita melanggar kontrak. Melanggar kita punya perjanjian. Jadi sebab tu masa tu kita jadi, Rin sendiri masa tu rasa macam tak boleh ni, I need to do something. Sebabnya cost of living, cost of studying. So benda-benda tu buat kita macam mana, buat diri Rin tu rasa macam ni tekanan. Rasa pressure. Satu pressure yang sangat kuat. So masa tu modal pun tak ada. The only making money machine masa tu adalah online. So I focus on online, do my first online business. Macam orang biasa juga, start dengan jadi dropship. Dropship tu meaning macam sekarang ni di TikTok we have affiliate. So same program but different in the era. Sebab sekarang kita ada affiliate, tapi masa zaman tu kita panggil dropship lah, sebab we promote the product, tapi kita tak pegang produk. Zero cost marketing. So I started from there, and then I jadi agent pun ada. I took some Memang buat macam-macam lah orang kata nak survive ni. Macam-macam. And then ada satu kali tu dekat KL ni, bila kita kita letakkan satu bajet untuk sewa bilik. Rin asal Kelantan. So Kelantan kita duduk rumah asing-asing. Meaning dekat Kelantan tak banyak rumah flat, kita tak ada rumah kita tak ada rumah tinggi-tinggi, tak ada. Mostly macam Rin memang asal kampung. So bila kat kampung tu rumah kita memang jauh pada orang. And then I have my own room dekat kampung. So bila dekat KL, need to survive, kita kena sewa satu bilik. Bilik tu 3 orang. And that bilik tu the size of my bathroom. Bilik tu. Jadi kena tidur pun, kita tidur hampa tilam. And then tilam tu boleh katakan belaga bahu. Dia punya sempit. So because of that, masa tu dia rasa tak duduk lama pun kat situ. About 2 months macam tu Rin duduk situ. Sebab kita jadi macam terkejut. Rin jadi macam terkejut. Culture shock. Sebab dah biasa dengan duduk bilik seorang. Lepas tu rumah pula jauh pada orang ni. Nak naik lift ada ramai-ramai. And then pernah ada satu malam tu, masa tu Rin balik lambat study. I study late masa tu. And then UM ada 24 hours study library. Study library masa tu. And then masa I came back home, in the lift ada orang mabuk. And then orang mabuk tu dia macam try to hug me, tapi kebetulan masa tu lift terbuka. So masa lift terbuka tu, I lari dengan nangis-nangis semua. So at that night I call my mom. Ada banyak lah, actually paling banyak kejadian berlaku dekat that flat dekat dengan UF tu. I called my mom, I kata, "Mom, tak boleh ni, terseksa sangat.
I couldn't live like this lah, sebab ni bukan, kita tak terbiasa dengan hidup macam ni. And then masa tu I kata boleh tak I nak cari macam studio house. Sebab studio house tu kan kita boleh duduk seorang. And then kalau paling ramai pun at least satu rumah tu 3 orang. My house, my flat tu satu rumah 12 orang. Masya Allah, macam sardin dah. Macam sardin. And then that house pula about 500 square foot. Wait, that is really small. Yes, and then for 12 people masa tu. Dia ada 3 bilik, so memang very small. Tempat solat pun kena solat dekat living hall. Living hall tu pun penuh dengan pakaian yang kita sidai semua. So kadang-kadang you need to solat in between sidai. Kan kita ada ampayan tu. So you need to solat in between, elakkan baju. So solat dekat situ. So it's very one of the Pushback tu. dia flashback yang why I kerja memang betul-betul push hard, sebab I kena duduk di tempat yang I selesa untuk study, tempat yang I rasa okay, this is where I can dream big. Sebab kalau you duduk tempat yang macam tu, you akan rasa macam tekanan tu a bit more than usual. So masa tu lah saya start pindah ke Setia Alam. And then Setia Alam ni I rented studio house. Tapi that studio house masa tu, ni kita cakap pasal 10 years back tau. 10 years back. So masa tu studio room about 800, 750, lepas tu 50 for dia punya accommodation semualah, dia punya apa tu, maintenance fee. So untuk 800 bagi seorang student is a bit high lah, sebab kita bukannya civil Kita pun tak ada income masa tu kan. So nak survive dengan 800 10 years back untuk satu rumah, I told my parents masa tu, kata okay tak apa, I tanya how much can you support me untuk duduk rumah tu, tapi I akan kerja untuk for my own expenses, and then untuk top upkan sekali. And then masa tu Rim pun ada kereta yang parents bagi, kereta Viva kecil tu. Tapi from Setia Alam to KL, kalau tiap pagi it took me 2 hours to go. So perjalanan dia tu memakan minyak juga. And then so cost of living masa tu for me about 1,500, 1,800. So disebabkan 1,500, 1,800 tu lah, I memang push myself sampai kan time, I still remember time tu time puasa. Time puasa tu I study pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang. Pukul 2 petang tu I balik rehat kejap, mandi-mandi. Pukul 4 I pergi Bazar Ramadan, sebab Bazar Ramadan I berniaga kat situ with my friend. Bazar Ramadan tu dekat Kelang. Sampai Dah jadi triangle lah. Sampai pukul 2 pagi. So 2 pagi I balik rehat kejap, sahur. Pukul 6 pagi I gerak pergi kelas balik. And then I exam masa tu. So it's my routine for 1 year, sebab I berniaga. So from that lah, masa tu lah I rasa macam fast cash, I tengok masa zaman tu fast cash you can get only from being a founder. I tak tahu lah zaman tu mungkin kita dimomok oleh jadi founder ni you boleh cepat kaya. Boleh cepat kaya. Okay, wow. I think the point of view tu you can see until now. Now pun you can see that all the founders they show up themselves as pakai mask, Very successful very successful, very rich. So masa tu lah I acah-acah to be a founder. Masa tu tahun berjaya tak jadi founder? Berjaya tak jadi founder tu? Macam mana? Tak mampu. Okay.
Okay, kenapa tu sebenarnya tu kalau boleh cerita? Oh, thank you my Coffee Star jemput minum. Alah, kita tak dapat nak bagi Rin minum kopi sebab Next dia time. ini complain. Boleh, Mungkin next time kita akan jemput ke sini untuk kita belanja, okay? boleh, So boleh. continue. Wow. Okay, so macam saya cakap, kenapa sampai tahap tak mampu sebab my living cost at that moment was 1,500, 1,800. For a student like me, I didn't come from wealthy family, so masa tu tak ada duit pun, tak ada saving pun. Tak ada saving pun. So cari kilang, cari macam-macam kilang, tapi the starting cost masa tu starting cost, if I'm not mistaken, about 10k. Tapi Masa tu produk apa? Rin nak buat produk apa masa tu? I nak buat produk foundation. I nak buat foundation, so I tanya macam-macam kilang. Memang ingatlah struggle masa tu. Macam-macam kilang I cari, siap I offer masa tu I nak buat review kat kilang tu lah apalah, sebab I ada buat part time modelling juga masa tu. So follower dah ada, tak ramai tapi follower ada masa tu. So I kata boleh tak I buat free review but give me some discounts. Lepas tu ada juga yang I tak buat all in. Ya. I ordered raw material from this kilang, bekas kat kilang lain, packaging kat kilang lain, box kat kilang lain. So yang tu boleh reduce my cost masa tu. Pun tak mampu juga sebab I don't have that 10k at that moment. Lepas tu last kali I give up. Give up tu Memang give up. So I tolong my friends sebab my friend dah ada business. I tolong my friend untuk jual baju. So daripada jual baju tu lah I kumpul some capital. modal Tapi capital masa tu pun still lagi tak cukup. Okay. untuk jadi founder ni. Still tak cukup nak jadi founder. So masa tu I minta tolong macam-macam. I pergi ke usaha I forgot lah, some NGO. I pergi NGO, I minta tolong. Tapi one thing about me was I tak menyusahkan family. Memang I tak minta tolong family. Maksudnya you buat sendiri, modal sendiri, everything sendiri ya? Masya Allah, very. I memang tak minta tolong family langsung. As in I have family yang macam berjaya. My uncles, my aunties berjaya. Tapi I don't know why masa tu I don't have this courage to ask for help. Tak, I memang betul-betul I kata, okay, if I want to be at that certain level, I need to climb myself. If I didn't climb by myself, nanti one day kita tak tahu orang akan mengungkit. I don't know why. It's not that. Tapi Rin rasa itu satu cara yang betul ke atau macam mana? Sebagai kalau kita nak buat bisnes ni, kita perlu ke support daripada orang ataupun pendapat you sendirilah daripada base you punya experience ni? It depends on how you think it gonna be. Sebab kalau macam my story, I ada a bit macam kan nak kata judgemental, tapi I takut. I orang yang sangat takut. I bukan orang yang langgar semua benda, tak. I do with base. Kalau benda tu ada base, baru I proceed. If not, I tak berani. I memang a bit penakut sebenarnya. Kalau tahu zaman sekolah lagi lah. Zaman sekolah tu siap nangis-nangis nak balik sebab homesick. Iya, tak sama macam sekarang ni, nampak sekarang really. Beza.
even my friend dekat school pun kata lainnya, lain memang lain. Sebab you have gone through a lot. So experience tu yang Mematangkan kita ya. mematangkan diri. And then masa yang back to the moment yang I nak kumpul modal masa tu, memang I struggle. Yang I cakap pergi balik ni, and then masa tu I dah kahwin, so kita orang sewa rumah yang sangat kecil, and then my spouse masa tu pun memang tengah study, and then dia pun and then dia sampai stop study masa tu to give me untuk study. Dia stop, and then I pun continue. Lepas tu dia dapat job kecil-kecil macam tu. Lepas tu life was so struggle lah. Memang was so struggle. Masa final year I pregnant, and then masa tu masa I dalam pantang final exam. Final exam dalam pantang, and then I buat bisnes dengan my friend tu yang jual baju tu waktu bulan puasa juga. 2 years I think untuk bulan puasa tu yang memang bulan puasa pertama, and then bulan puasa kedua. Bulan puasa kedua tu I was really memang struggling sangat-sangat. Dengan anak lagi coming soon ya. Ya, dengan baby lagi, dengan final exam, dengan business nak kumpul duit. Sebab I memang betul-betul kumpul. Dari 10k yang I nak start modal tu, I kumpul about 2.5 years. Ya, memang a bit lama sikit, macam tak sama macam orang lain sebab my commitment quite high. Masa tu lah for my income, my commitment quite high. So masa tu lah dia macam titik tolak lah. And then nak jadi founder tapi tak berapa nak jadi founder. Sebab I terfikir if I cannot be a founder, what if I make someone to become a founder? Orang yang ada modal. So I twist my thinking masa tu. The second year of my goal, kan I cakap I bukan orang yang jenis langgar. So my goal tu was 2 years before I started my journey untuk I nak jadi ni certain level. So you have plan already ya? Betul. Tapi my plan tu change. To become a founder, end up I become a supplier first. Sebab if you be like macam affiliate, you become agents, you need to push out your capital first, your own modal. Tapi to become a supplier, no, you don't need it. Apa yang you perlu untuk jadi supplier adalah first kali trust. You need to have trust from people. Jadi bila orang dah ada trust in you, you can become whatever you want. You can supply anything. So masa tu I rasa I need to become a supplier. And then I jenis yang suka tengok online, shopping online. So masa sama lah kita ya. So, sampai sekarang ni online masih mempengaruhi lagi. Dan masa tu online tu is new. It's not well known macam sekarang. No, it's new. So masa tu orang tak tahu lagi how to import from China, how to do how to build business, have relationship with China. People didn't know yet masa tu. So I Google lah. Google. My life dengan Google ni dah macam macam husband dengan wife dah. Pagi, petang, siang, malam hidup dengan Google. Even I do translation pun, do language translation pun using Google. I cakap dengan orang China pun using Google. Sebab bila orang tengok my relationship dengan Chinese in China, mainland, dia
People say, oh you pandai Mandarin ke? You pandai Mandarin ke? No, I Ha. pandai. Sebab I pergi Guangzhou pun orang bawa I naik Rolls Royce. So orang ingatkan relationship tu memang dah betul-betul apa ni, you can understand Mandarin. No, I didn't. I don't know. Even now pun masih lagi ni. Even now. Tak, I tak Masya tahu. Walaupun dah 8 tahun pun boleh Allah. lah. Puyau-puyau tu boleh lah gitu. Ya. Tapi I use online. I memang ada translator, bukan translator, the machine translate tu. So it started from there lah. And then my first client was my roommate. Wow. Sebab I masa tu I memang mencari mangsa-mangsa. For me, mangsa yang terbaik adalah anak orang kaya. Oh, so rezeki roommate pula ya. Okay. Macam, oh okay boleh ni. Pengaruh dia lah. Sebab tak I cakap, in supply business, all you need to do is making sure people Trust you. believe in you. People have trust in you. You touch people with your heart, insyaAllah memang akan berterusan, berkekalan, and easier for you. Walaupun you ada proposal yang hebat, you ada background yang bombastic, tapi if people don't believe in you, people won't put anything on you. Betul. Tambah lagi nak invest, nak keluarkan duit, tak, people takkan percaya. So you need to make people to trust you. Masa itulah I buatkan, ialah my roommate, of course dia memang percaya. Yelah. Time ni lah nak guna kepercayaan dia. So the first product yang I bawa masuk from China masa tu, it was wax untuk tarik bulu. Okay. Menarik. Masih ada lagi ke? Jadi bertanya masih ada lagi ke? I think last dia punya ni tahun 2019 macam tu kot. Sebab dia dah dapat kerja stable work, so dia dah ni. Tapi we still good until now. Memang kalau ingat balik, we will repeat the same story over and over again. Ingat tak dia macam tu? Ingat. The first product, yes, memang wax tu penarik bulu tu. And then wax yang sampai masa tu from China, di dalam plastik. Dia ada colourful wax yang macam kita tengok kat Watson tu. Dia dalam plastik-plastik. Masa tu I was like macam, alamak, dalam plastik tak ada brand pula. So macam mana nak buat ni? Order stiker tapi daripada sini kat Malaysia, order stiker kotak. Masa tu tanya pula kotak. And then I punya untung masa tu, yes, Wow, nak tahu ni je. it was funny sebab I punya untung cuma RM1 satu box. Satu ringgit. So you play by numbers ke macam mana? Volume? Tak, sebab masa tu student mana ada volume pun, tak ada duit. So my first product was 200 pieces of wax. And wax tu satu, I punya profit was RM1? so my total profit that moment was RM200. Tapi I was happy. Kenapa happy? Sebab it's all online. You don't have to do anything. Masa tu macam contoh sekarang my salary masa yang I kerja I kerja dekat kedai baju tu, my friend yang kita orang buka booth dekat bazar tu, my salary was about 1,400, 1,200 untuk sebulan. Untuk sebulan. So for this job, I dapat 200 tu, tapi dia cuma online. You don't have to go there, you don't have to drive, you don't have to do anything. You cuma dengan phone. Dari rumah semua. Dia cuma dengan phone you order, and then order sana, order sini, benda tu sampai rumah, kat rumah you pack. So kat rumah lah I tampal stiker. I duduk seorang kan, so I kat rumah tampal stiker, duduk. So I buat semua benda tu. So benda tu lah yang buatkan kita rasa macam
200 tu is a lot. Betul. That's something orang kata start small is okay kan. We start small dan after that kita boleh upgrade. So And then macam mana berapa lama Rin ambil masa untuk kumpul duit dan wujudkan company sekarang? untuk kumpul duit, my first company actually bukan produk lega. Oh, My okay. first company is newborn. So newborn material, masa tu newborn material just an enterprise company. So I buka company tu sebab it's online base. Masa tu I ada a bit personal problem juga sebab after I delivery tu life struggle, and then I dah simpan dah certain amount, tapi masa tu my spouse masa tu ada problem yang dia buat menyebabkan kita orang berpisah. So life was really struggle lagi. Lepas tu tambah lagi dengan the divorce part, and then so duit masa tu memang kosong balik. Memang kosong sekosongnya. In fact, because of the first company, newborn tu is a joint company. Joint company, our both name ada kat dalam tu. So the money yang ada kat dalam company masa tu freeze sebab I still nak pakai my company, cuma I just nak keluarkan my my ex masa tu I nak keluarkan, and then dia pun okay, dia willing untuk keluar, tapi masa dia keluar tu I don't know that when you keluar, bila a joint company, bila salah seorang keluar, dia freeze kan account. So Oh. I didn't know about it masa tu. And then masa yang account freeze tu is about berapa I think 3 months kot, sebab 90 hari 3 to 4 months I memang income tak ada, duit simpanan tak ada. Lepas tu masa tu I memang betul-betul bergantung menjadi PS pula, personal shopper. Personal shopper. Personal shopper sebab I beli mask, I beli tolong orang, lepas tu I pergi Dari Kelantan ke? You ambil dari Kelantan ke apa? tak, dekat Emas KL. semua tu memang semua buat kat KL lah. Semua dekat KL. Lepas tu lah baru I betul-betul fokus dengan produk daripada China ni. And then I tolong my masa tu professor untuk masukkan barang pula. Barang plastik I lupa lah, I lupa dia plastik apa benda yang dia nak buat untuk student-student dia tu. So I importkan benda tu. So start daripada situlah I iklankan myself as importer. I iklankan every day I post that I'm importer. So kat situlah bila masa tu kan orang tak tahu how to Import semua everything. product from China. So I dah lalui fasa di mana barang kena tahan custom, I dah kenal custom masa tu, so it's easier for me. And then I Tapi memang during that time tak adalah sifu-sifu borong China tu, tak ada. Memang Google je lah kan orang kata. And then try and error. tak ada, memang tak ada. Memang sebab tu I cakap I macam bercinta dengan Google. Memang tak ada berpisah dengan Google. Betul. My life was depending too much pada Google. Memang if Google desak masa tu, memang I kena macam-macam sebab how to become founder, I check from Google. How to import product, I check from Google. Bila barang I kena tahan, how to Nak release the product tu Google juga. release the goods from custom Custom. clearance also from Google. And then I baru tahu rupanya tak semua orang boleh import produk. Malaysia memerlukan satu license untuk import produk. And then
So, I punya goal tu dia macam naik satu. Sebab mula-mula, I kata, okay, I nak jadi founder. Tapi I tak boleh jadi founder, so I become supplier. So, bila I become supplier pula, oh, rupanya you tak boleh nak supply ikut suka hati you. No, cannot. You kena ada that license to become a supplier pula. And then masa tu I baru tahu, I pergi ke MITI. My son masa tu I terpaksa bagi dekat my mum untuk jaga. Sebab my life was so struggle, tapi I tak tahu kenapa I jenis yang susah dan berat mulut untuk minta tolong. Memang ada satu perangai yang selagi I tak terkulai, selagi I tak arwah, I can do it by myself. Faham perasaan tu. My mum pun, I don't think my mum tahu. When you are struggle tu memang dia pun tak aware kan. Tengok elok okey je. Tak. I told my parents about my divorce a month after the process cleared. I memang Madam, you always the best. Tu ada komen ya. Itu Masya-Allah. Jadi supplier memang I. best since uni lagi. Hi ma'am, you always the best, masya-Allah. I Seronok think dapat kenal orang macam Rin. so. Parents masa tu memang tak tahu. Cuma they can see how struggle I was. I was very macam really I push myself sampai kering, yang betul-betul kering, sampai daripada berat I think about 50 sampai 40 something. Memang betul-betul kerja pagi petang siang malam kerja. I tak ada, I jenis orang yang tak bercinta. Sebab tu I kenal sekejap and then I kahwin terus. Sama macam my current pun I kenal sekejap and then I kahwin terus. I tak melepak. I memang my life dengan kerja ni memang pagi petang siang malam. I don't have Workaholic betul ni. I think I nak melepak, nak duduk. Kalau zaman universiti kan kita ada momen yang Rin ada komen kat situ. Saya tahu saya handsome. Siapa tu? itu my husband. Ya ke, masya-Allah. Dia orang kata masuk lift tekan butang sendiri Dia Kau masuk memang handsome ni. Kita scroll sikit kita tengok. handsome, memang Okay. handsome. Okay. And then the struggle was real bila masa tu I start nak perkenalkan diri I as importer. I pergi majlis-majlis, I pergi walaupun orang tak jemput. Orang kata rendah je lah ya. Ini strategi yang bagus ni. Kita boleh pakai ni strategi ni. My uncle and my uncle, I think itu adalah momen di mana I put myself. Kalau I tak become jutawan, I takkan kalau macam mana cakap, I put myself, kalau I tak become jutawan, I akan kahwin dengan orang kaya. Kalau I rasa macam okay, I rasa I can build myself by my own. Selagi I tak kahwin orang kaya, I takkan bawa jumpa dia. Sebab my uncle ni, kenapa I cakap macam tu, sebab dia baik, dia memang baik, tapi dia pernah cakap dekat I, disebabkan kan I cakap I pergi event yang orang tak jemput. You bayang tak? Disebabkan I know network is net worth. I tahu benda tu. And then dalam family pula, bagi for me, my uncle tu memang paling kaya, paling berduit. So ada one moment tu dia macam tamparan yang hebat pada I bila dia kata dia nampak I ni macam social climber. Sedangkan I jenis orang yang goal oriented. Memang I ada goal, my own goal. Kalau I kata
the way untuk I dapatkan trust, untuk I dapatkan ya sampai bila you nak import 200 pieces, 100 pieces. Betul. You're not gonna make much money from Money, it. ya. So masa tu I cakap no, I kena import yang banyak. I kena import lebih supaya kat situ I akan gain more. Boleh buat duit lah. I boleh buat duit. Sebab this business masa tu tak ramai. And especially Melayu. Sebab kalau you deal masa tu, you akan deal dengan Chinese. You akan deal dengan mostly Chinese lah. Untuk import produk daripada China. And import produk daripada China sangat-sangat murah. So, masa tu, I punya tahap struggle tu, sampai kan, I tengok ada event. I tengok Event yang macam mana tu? Kalau kita boleh tahu. Mungkin ada yang dekat luar sana pun mungkin boleh pakai strategi ni kan. Sebab yelah kita nak dijemput, kita ni siapa betul? Masa tu tak dikenali. Kita tak dikenali. Siapa yang nak jemput kita kan? Jadi mungkin cara yang bagus juga kita boleh contoh Hirin ke. Sudah je mana-mana event I masuk event tu macam contoh lah dekat Kelantan there's some event yang ada founder-founder. There's some event yang macam diorang buat event, contoh event makan bersama anak yatim bersama this founder-founder. Lepas tu event founder-founder bersama apa semua. So they posted it on social media. So masa tu ada Instagram. Bila diorang post tu, okay, I tengok event tu kat mana. Ataupun dekat macam event-event yang macam Mood Republic, event macam Lifest masa tu. So event yang macam tu kita tahu ramai founder akan datang. Ramai selebriti akan datang, ramai memang kalau betul even apa yang my uncle said yang I social climber, yes, I had to sebab my family background bukan from business. Memang my dad buat business pasir, tapi I tak tahu macam mana nak buat business pasir. And I tak duduk dekat Kelantan. I tak tahu macam mana nak do the business deal. Yang I tahu sekarang, I tahu untuk import barang. I dah lalui macam-macam untuk import barang. Barang pernah tersekat kat custom. I pernah menangis depan custom. I pernah duduk sampai pukul 3 pagi depan warehouse, KLIA punya warehouse tu, semata-mata sebab custom sekat produk my friend. I pernah lalui semua benda tu. So I know the process to import product. And then I punya aim pula sekarang masa tu adalah untuk dapatkan lesen importer tu. Import license from MIPI masa tu. And the smallest license untuk kita import adalah about RM20,000 masa tu. Masya Allah, that's a lot of money. Memang a lot. Untuk form masa tu memang a lot. Tapi kita boleh import pula general item sahaja. General item untuk pasaran, dan produk yang kita import tu tak boleh adalah certain dia punya Restrictions and everything. Dia punya restriction. And then the next level is 42k ringgit the next level kalau I nak import barang yang ratus ribu pula punya barang. So bila my uncle kata I social climber, I admit yes, I was. Sebab I had to. Kalau I tak jadi social climber, I'll stay in my social circle yang I tahu I tak akan boleh buat duit. So if you say I am social climber, yes, memang betul. You boleh cakap macam tu. Sebab Aunty pernah dengar orang kata 5 orang yang di sekeliling kita tu lah yang akan membentuk diri kita, betul? Yes, right. Memang for me, diorang tak nampak masa tu. Sebab for them, kenapa you nak kena bergambar dengan selebriti, nak kena bergambar dengan orang tu, nak kena post about that, about this. Sebab I need to gain people trust. People will only trust you if they know you well. So kenapa I post itu, kenapa I post ini on my social
media, I post almost everything tapi I still private person. Maknanya I post almost everything but they don't know the real me. I post only untuk orang tahu I am working, this is my work, this is what I can do. This is what you gonna get when you attach to. Dealing with me. So and then masa tu benda tu berhasil. I pergi event yang tak dijemput and I perkenalkan diri. I pass around my business card. Lepas tu masa tu you only deal dengan Chinese. So bila ada Malay yang yang akan deal ni, it's macam menarik perhatian all these founders. Diorang macam lagi mudah untuk deal lah, so the hard process is on me. Maksudnya nak deal dengan China, nak deal dengan custom, Semua benda kita fikir you dapat produk you je. That's it. Ya, betul. So masa tu lah my first 10k order. Masya Allah. Mesti masa tak excited gila kan? Sangat excited. I import bottle from China, 10k pieces, and then nilai dia masa tu about, I forgot lah, rasanya satu botol lebih kurang dalam RM8, RM9. So total amount is about 20k sebab ada apa nama ni, shipping cost and everything. So masa tu orang tu sampai sekarang masih lagi with me. My first 10k tu until now masih lagi dengan I. Dia sekarang business supply botol. So sekarang dia supply botol kat kilang I. I was a supplier 10 years ago. So now dia jadi supply kat I. So I ingat jasa tu. Sebab dia juga macam perkenalkan I dekat event tu. Padahal kita baru jumpa. Tapi I keep talking, I macam, I can import from China. I memang memperkenalkan diri I. Walaupun orang lain datang nak selfie, contoh nak selfie dengan founder-founder ni, I datang tak selfie. I datang macam lepas ambil gambar, nak promote diri. Number phone. I minta number phone. Kenapa I ambil gambar? Okay, the reason I ambil gambar bukan untuk mencapak. Dia mencari publicity, no. I bukan nak post on social media so that people know I'm friend with this, I'm friend with that. No, bukan. Sebab I know when we meet in this certain event, people not gonna recognize you. People tak akan ingat pun. They won't even remember you. Tapi bila you ambil dia punya phone number and then you message balik dia, katakanlah 2 days forward, you message dia kata, hi, saya Rin, saya yang saya boleh import produk China yang kita jumpa dekat majlis they won't remember you. Kalau dia orang remember tu memang you cantik gila lah tu. atau buruk gila. Won't remember. The only way to make them remember adalah you hantar balik gambar selfie tu. So I send back our selfie photo. Hi, saya Rin ni ada bukti we met before. I know you won't remember me, tapi this is the proof that you dah jumpa I. So dia Rin, and then barulah tu akan kita bisnes. Dan tu bertukar kepada RM kan? Betul. Faham? Okay, menarik. Business deal. So dari situlah I kumpul. And then a bit cepat lah. Disebabkan my aim masa tu, I boleh kumpul 20,000 tu in 3 months. Wow. Maksudnya you memang ada strategi lah untuk bila you ada goal, objektif, you memang terus create strategi macam mana nak capai that goal kan? Betul. Wow, menarik sungguh. Okay. So tadi Rin ada cerita pasal cabaran semua. Apa cabaran yang betul-betul buat Rin sampai pernah rasa macam nak give up? Apa cabaran
yang rasa macam tak boleh dah ni, cabaran ni aku dah tak boleh dah. That's it, I want to give up. Ada tak? Every day. Every day rasa nak give up tapi still. Every day you bangun, you akan ada new struggle. Every day you bangun, you akan ada new struggle. Macam sekarang I banyak bisnes. So bila banyak bisnes, you ada banyak cabang. Bila terlampau banyak cabang, you ada banyak struggle. You ada banyak you nak kena hadap. Okay, kalau China ni dia macam soul. Sebab daripada China, I become who I am today. So, tapi satu benda yang kita tak boleh nak control China ni about their shipment, dia punya handling, custom clearance. Semua ni kita tak boleh nak control. Tiba-tiba kontena jatuh dalam laut. Tiba-tiba barang tersekat dekat custom. Tiba-tiba China tutup sebab cuti. Tiba-tiba custom pula barang tersekat banyak sebab nak raya. Macam sekarang, this month, I ada 4 produk dekat China. 5 produk dekat China. Ada 5 produk dekat China. Tapi disebabkan hari tu China cuti 1 month. Chinese New Year dia cuti 1 month. I punya klien dah sampai tahap maki-maki. Ya, sebab semua nak jual Nak cepat. bulan puasa. So before bulan puasa diorang kena do photoshoot. Diorang pun ada timeline diorang ada momen diorang. So I dah kalis maki dah. I rasakan kalau yang kerja dengan I, especially my staff yang orang kanan I, memang dah in this business you memang kena kalis maki. Tapi dalam kalis maki you pun client keep coming. Walaupun kita dah gaduh macam mana pun, it's like macam siblings lah. Kita gaduh macam mana pun, end up diorang datang balik. Sebab mungkin dia dah trust you kan, dia dah tahu cara you kerja. And then we sell service. So bila kita bagi service, dia tahu if dia pergi kat tempat lain pun, it's gonna be the same issue. Tapi sanggup tak orang lain tu untuk cater the problem yang ada ni, or they just gonna leave it. Macam I last month kita a bit lambat, bukan last month, few days ago kita a bit lambat untuk delivery. And then produk ni I sub dekat China sebab my factory sekarang I dah ada kilang. I dah ada kilang di Malaysia. Di Malaysia I dah ada kilang, and then kilang I sekarang memang dah penuh, memang dah pack. Even tadi pun staff update memang the product tu dah sampai atap. Punyalah kita tak ada ruang langsung dah. So I sub dekat China. My relationship memang sangat close lagi dengan China, walaupun I dah ada my own factory, I dah ada everything. Cuma I still lagi buat dekat China. Tapi last week China tak dapat hantar produk yang klien patut shoot last week. So dia nak shoot last week on Friday if I'm not mistaken. So masa tu pula my second son ada operation. And then masa yang China bagi tahu tu is 6 tak silap I. My son punya operation 8 hari bulan. Lepas tu dia punya photoshoot 10 hari bulan. So I ambil decision 6 hari bulan untuk pergi China balik hari. China balik hari So on Sunday I balik, I sempat dengan my son punya operation, operation, and then on 10 tu diorang boleh buat photoshoot like how they plan lah. So kalau you pergi ke company lain, belum tentu that company will give you, will ensure that kind of service as what I did. Sebab I tak suka my work. I nak jadi suri rumah. So masih stuck lagi dalam bisnes ni. Kenapa tu? Sebab minat ke atau macam mana? Have to. Life is very hard kan? You dah involved in this business more than 8 years. You dah ada staff you ramai.
responsibility. Responsibility you sangat tinggi. Last time I check, I punya operator saja, operator yang kat dalam kilang saja, hari tu kita dah sampai 30 30 operator. people, 30 staff. Masya Yep. Allah. So overall berapa staff sekarang overall? I tak ingat how many. Tapi kalau operator saja dah 30 more than that. Pagi tadi, bukan sorry, semalam operator dalam Rin, dia dekat situ jangan ni dulu 60 baru nak pencen. Jauh lagi ni perjalanan ni. Nak tunggu semua staff pencen ni. Tak sempat lah bos nak pencen je. macam last night pun kita 18 part timer kita. Memang everyday struggle everyday. So hari-hari kalau kena maki pun, tapi I macam mana I like, walaupun I kena maki, I tak bounce balik, tak. Sebab tu lah klien keep datang, walaupun kita orang dah gaduh macam peti apa semua pun, tak, balik tu dia akan balik. So it's happened. Because dia tahu cara you kerja agaknya. So apa yang you start, you akan habiskan. Betul. Dia tak tinggal separuh jalan kan. Di China balik hari, I pun tak tahulah how crazy I Rin, was. tapi Rin tadi tak share pun kita. Actually apa sebenarnya Rin buat? Sebab kita dah cerita macam-macam. Sebenarnya kita tak masuk point. Actually you sebenarnya buat apa sekarang ni? Sebab sebelum ni kata you supply this, you supply this. Ya, betul. Mungkin you boleh cerita sikit buat yang company ke? Yang company, nama dia, kat mana? My company, actually I ada few business. I ada few business dah sekarang, dah 8 tahun kan, dah tua dah business. Dulu supply. Okay, I still lagi supply. I supply from, sekarang I dah ada MOU dengan 5 countries. I ada MOU dengan China, Thailand, Indonesia, Japan and Korea. So sebelum bulan ni kita dah sign MOU dekat, kalau dekat office pun boleh tengok lah MOU. And then last 2 years I buka satu hub. Hub ni if you, I kan suka online. So kalau you nak beli barang from US, I buka satu hub di US. Lepas tu Barang-barang apa tu? Cik nak tahu juga ni apa benda boleh. barang-barang you shopping online dekat US, either bag Handbag ke, semua ada ke cik? Sudah, terpengaruh ni, terpengaruh. semua. So my hub di Ohio, I buka satu hub kat situ. So hub tu kalau contohlah you nak ada import apa-apa barang from US, akan hantar ke hub akan pack and then deliver to Malaysia. So it's door to door service. So I still supply. I am supplier until now, daripada started from now. Cuma I tambah lagi beberapa cabang. Last time I ada buat franchise juga. I jadi franchisee dekat dalam Aeon, buka macam kedai makan macam tu. It's under franchise lah. And then close, and then now I dah buka my own factory. My own factory ni untuk suplemen. So kita ada buat suplemen, sachet, kosmetik, semua untuk jadi founder. So kepada di luar sana yang nak jadi founder, yang rasa macam nak cepat kaya, Jadi founder The struggle is real. If you become a founder, percayalah, you dah tak ada masa lapang. Dah tak ada dah. Wuha-wuha dalam social media tu is just a show only. The real is not like that. You struggle, you memang sangat-sangat dari segi produk mungkin dah release sikit, katalah Rin boleh bantu kan. Sekejap ya. Okay. Dari segi produk mungkin Rin boleh bantu, tapi benda-benda lain pun still founder tu kena fikirkan kan, sudut marketing, etc. Kita cuma supply produk je, tak buat marketing lagi. Kalau I buat marketing company, mungkin masa tu I dah beruban dah lah. Dah penat dah. Betul. So kat sini nak beritahu viewers kat luar sana, actually business ni bukanlah orang kata malam ni rasa nak buka bisnes, besok dah boleh tadi jutawan. It's not like that. Sebenarnya banyak jenis yang kita kena hadapi kan. Banyak orang kata cabaran. Macam Rin cerita tadi, rasanya memang hari-hari lah, bukan kata nak flashback.
menangis dulu, sekarang pun still menangis juga orang kata. Sekarang pun still menangis. Bila malam semalam pun still lagi klien marah-marah sebab barang tak sampai. Bukan barang tak sampai, we jam, we hang. Kita dah full capacity. If you can see my factory now, sampai laluan untuk antara room to room sampai ke bilik production memang dah tak ada jalan. Masya Allah. Tapi tak apa, orang kata kalau good problem, better lah daripada bad problem. Yang ni good problem lah ni, sampai dah mungkin nanti depan ni Rin kena tambah lagi kot. I ada kawan baik. Actually, I jarang accept. Kalau I rasa benda tu problem, I takkan accept. I takkan ambil order yang I rasa I tak boleh cater. I tak boleh cater. Tapi my friend seorang ni, dia also pengilang. Masa tu dia kata kat I, dia kata, Rin, ambil dulu masalah, fikir kemudian. So, pakai konsep tu sekarang. Alhamdulillah, sale memang bulan lepas almost 2 betul lah, almost 2 million. 2 Masya million Allah. sale bulan lepas. Tapi I tahu I tak boleh nak cater semua. So end up dia kata okay Rin, tak apa, ready je telinga, tadah je telinga. Orang lain kerja nak dapatkan 200,000 took them 1 year. You only need to listen to the frustration only for about 2 hours. And then the 200k. So you all kat luar sana ambil tips ni ambil tips ni daripada Rin ni. Tadah telinga. If you're not there to face this kind of problem, you cannot have a well-known company. Tak boleh. Sebab you memang kena hadap. Tapi you janganlah buat yang something yang memang impossible. Benda tu still lagi possible, but it takes time. Contoh, kalau klien kata, oh I nak juga berapa hari bulan, you give them ETA. They know ETA is only estimation, it's not the real time yet. It is only estimate time arrival. You need to know that estimate. So kalau katalah 7 hari bulan orang nak, kita boleh ke 8 hari bulan, ke 9 hari bulan, 10 hari bulan, tapi janganlah sampai ke next month tu, taklah. So masa tu I orang yang sangat mengelak daripada masalah. Tapi bila I kenal dengan my friend ni, I rasa macam it's okay. If I don't have problem, I don't know how to solve things. I tak ada value. Sebab value ni dia comes with experience. So kalau you tak experience all these matters, you takkan tahu nak hadap macam mana orang order berjuta nanti. So bayangkan I start from 200 punya order, 200 lepas tu naik 500, naik 1000, lepas tu 10,000, now hundreds thousand. So benda-benda ni you lalui ni bukannya dalam masa sehari. It took me 8 years already to become Berada kat sini sekarang kan. betul. Cuba Rin, macam mereka yang mungkin berminat lah, mana tahu kat luar sana kan nak jadi founder, nak dapatkan produk, nak tahu macam mana nak buat produk. Diorang boleh walk in ke tempat Rin? Mungkin Rin boleh sharekan ke dekat mana? Tak ada masalah. Kita ada 2 tempat. Kita ada showroom. Showroom kita di Denai Alam. Dekat showroom tu you can see dekat showroom tu you can see all the products yang kita dah buat. Ada lebih kurang 300 lebih produk dekat sana. Untuk showroom memang kat situ you can touch the material, you can feel the texture of the products, you can smell the fragrance of the product, you can have it. So yang tu senang. And then kalau you nak datang ke kilang pun tak ada masalah. Cuma kat kilang kita cuma ada production dengan lab. So kat situ limit dah sikit sebab kita tak pamerkan produk klien dekat kilang, kita pamerkan dekat kita punya showroom. Sebab dekat kilang tu kita lebih private lah. And then if you do produk dengan kita dengan produk legal, contoh kalau produk tu amount dia, bukan amount, dia punya quantity dia 10,000, we can bring you inside the factory. Sebab kalau 10,000 ni kita memang akan block the lane untuk your product saja. Sebab kita tak akan bagi you masuk dengan produk-produk lain. Sebab it's client punya privacy sometimes. Sebab tu lah barang-barang cuma ada di galeri. So
di showroom. So if you want to come, boleh slot appointment dekat showroom. Lepas tu kalau you rasa macam nak tengok kilang, nak pergi ke kilang, boleh buat je produk 10,000 pieces, boleh masuk. You boleh buat photoshoot, you boleh buat video shoot, semua boleh. Wow, so menarik sangat-sangat. So kat luar sana dengar tak apa yang Rin dah offer ni? So you all boleh walk in, pergi dekat dia punya showroom, dekat The Night Alam. Nanti boleh je DM ataupun tengok dia orang punya social media untuk dapatkan the exact address. Ataupun nak tengok ke kilang boleh. Kira rasa macam nak, sebab kita tak pernah pergi tau. Kilang-kilang yang produce produk ni memang tak pernah jejak kaki pun. Jadi rasanya macam teringin juga. Kalau orang lain kat luar tu teringin, boleh je contact you all untuk walk in kan. So last question lah, sebab kita dah ada pukul 1 sebenarnya. Tak sangka sekejap je masa berlalu. Sebenarnya ada banyak lagi soalan. Kalau let's say one day Rin ada masa, mungkin kita boleh buat sesi macam ni lagi. Sebab sebenarnya ada banyak sebenarnya soalan yang kita dapat. Cuma tak sempat sebab sejam je kan, limit sangat. So mungkin kita boleh next time kita boleh cuba lagi buat sesi ni. Cuma last kali lah, apa tips? Sebab esok adalah International Women's Day kan? So apa yang mungkin Rin nak titipkan, mungkin nak kata nasihat, kita ni bukanlah bagus sangat kan, tetapi mungkin yang you nak share kepada kawan-kawan kita yang kat luar sana yang nak start business ataupun berhasrat nak jadi business woman. So pada masa yang sama kita juga as a wife kan, ibu, isteri, business woman lagi. So apa benda yang mungkin Rin nak sharekan dekat kita punya viewers? Actually, to be a business person, you don't have to rely on any tips. Sebab untuk jadi business person ni, I rasa benda yang paling penting adalah pengalaman. So you hadaplah macam mana pun, you teruskan bergerak. Sebab kalau you tak bergerak, you akan static di situ. So kalau you bergerak, sedikit sebanyak akan ada perubahan. Sebab tu I don't have any tips. If you ask me, Rin pernah pergi tak kelas-kelas macam kelas Dr. Azizan, kelas Sifu, FBS? No, I never. Oh, Tak pernah. So I am who I am today because of my experience. Sebab experience I rasa masa I buat lesen tu, lesen untuk import, tak ada Melayu perempuan. Mostly semua Chinese, lelaki, and then kalau perempuan pun ada pun Chinese or Indian. Melayu perempuan tak ada. Kalau Melayu lelaki yes ada, tu pun sikit je. Memang tak ada. So memang betul-betul struggle lah. Sendirilah, you depend on yourself orang kata depend on myself. I depend on myself, I depend on Google. Sebab apa? Sebab for Kita dapat me, mengerus daripada Afiq ni. love you. Thank you. Okay. Sebab for me, if you tak bermula, you tak tahu pengakhiran you. I tak ada tips, betul. Kalau orang tanya I, macam mana you buat business? I don't know. Macam mana you boleh ada hub di US? I don't know. All started in one night. I search, I Google, I rasa I nak, I buat. Sama juga macam China. I pergi China last bulan ni 3 kali I pergi China. Bulan 2, 3 kali I pergi China tahun ni. So every month sekali I akan pergi China. Bulan 12 hari tu I pergi China yang lepas China buka without visa. They treated me macam mana nak cakap, they treat me macam like a princess lah, I boleh cakap. Datang ambil, boleh katakan sepanjang-panjang dekat sana, bila I tunjuk dalam my social media, they thought that I punya relationship ni macam kabel besar lah. Memang kabel besar. Betul? Makan dekat hotel, naik pun diorang bawa naik Rolls Royce, naik Merc, naik Porsche. Memang apa, sebab tu I cakap the only way to survive in this in this industry is making sure you buat apa yang you janji you nak buat. Jangan cakap kosong. And then making sure that people trust you is the key of success. Sebab kalau you tak ada trust, okay, I bagi contoh yang paling simple je.
Jolo. Everyone knows Jolo. Macam mana Jolo umur 30 lebih boleh 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 katakan scam lah rakyat Malaysia, scam our previous PM dengan nilai ratus juta. How? Because our previous PM trust him. Ya, sebab kawan pada anak. Because of trust. You need that trust. If people trust in you, people put trust in you, you minta semua benda dalam akaun dia pun, they gonna give. Betul, betul. Trust sangat penting. Itu yang happen dengan kami lah di Coffee Star. Boleh dikatakan kita punya supplier daripada Belgium ni, dia Alhamdulillah dia very trust us. Kita pun dapat banyak privilege jugalah daripada dia orang instead of lain-lain supplier kan. That's memang betul lah kata Rin tu, kalau dia trust kita, dia yakin dengan kita, dia tahu kita ada potensi, insyaAllah hubungan kita tu kita adalah benefit yang kita dapat daripada situ kan. So actually kita dah 1 jam, Masya Allah, serius. Banyak lagi soalan ni kat kertas ni. Dah catat juga a few tips daripada Rin. Masya Allah. Okay, apa yang kita buat sedikit conclusion lah Apa yang nanti belajar daripada Rin, satunya macam Rin katakan tadi, you need to be trustworthy lah. Manusia yang orang kata boleh dipercayai, dan orang kata kita kena sincere lah dengan apa yang kita buat kan. Maksudnya bila you start doing something, finish it. Jangan buat separuh jalan. Bila customer you, walaupun macam-macam masalah yang you hadapi, customer you pun marah-marah ke apa, bertenang, cuba selesaikan masalah dia, betul? Itu yang nanti dapat tangkap. Dan at the same time juga sebenarnya kita belajar daripada pengalaman. Of course lagi banyak pengalaman kita, we become a better person. Dan kena bergerak lah. Kalau you tak ambil baby step daripada point A sampai point B, kalau you tak bergerak, tak ambil baby step, you tak akan ke mana-mana. You ada kat point A tu saja, betul? Jadi itu kadang kita pergi belajar banyak kelas tapi kita tak buat, there's no point. Betul? Tindakan itu adalah penting. Jadi ada tak siapa-siapa kat sini yang nak tanya soalan sebelum kita berhenti? Rasa macam tak nak berhenti, rasa nak sambung aja. Tapi dah pukul 1 kan. Kita pun mungkin Rin pun dah lapar dah ni, dah patut lunch. Kalau sekiranya you all viewers dekat sana nak kita jemput Rin lagi, ada banyak lagi soalan, letak dekat komen nanti. Okay, we want Rin more. Nak tanya Rin. Okay, nak minta Rin share lagi sebab sebenarnya saya tahu ada banyak lagi sebenarnya yang Rin kata belum sempat ceritakan dalam masa 1 jam ni kan. So saya nak ucapkan terima kasih lah. Nanti nak ucapkan terima kasih sebab Rin sudi bersama dengan kami. The first sesi sebenarnya Sempena Women's Day. Tak sangka first sesi ni kita dapat profile yang sangat-sangat orang kata macam nak kata, it's really good profile lah for us. Kita orang pun kenal somebody yang far better, far knowledgeable, more successful dan Coffee Star sendiri. Coffee Star pun baru sebenarnya, tak sampai pun 4 tahun. Tolak COVID baru 2 tahun lebih. So a lot of things we need to learn from Rin. InsyaAllah kalau Rin ada kesempatan kita nak pergi singgah lah tengok. nak apa orang kata, nak kenal-kenal lebih mendalam dan nak tahu orang kata apa-apa maklumat berkaitan dengan bisnes ni. So tak ada apa-apa soalan ke? Cik, kita tengok dulu kat sini ada tak soalan-soalan. Semua dah. Orang katnya tergamam dengan cerita sampai tak nak fikir soalannya. Banyak betul input yang kita dapat. So okay, kita tak ada soalan, tak apa. Terima kasih pada viewers yang sudi menemani kami sepanjang 1 jam. Minta maaf kalau sekiranya ada kekurangan di sana sini sebab this is our first time. Dan kita harap untuk sesi yang akan datang, kalau ada dekat luar sana yang nak join kita, nak cerita, nak share, tak kira lah you start small ke, you dah big ke the company, kita open to kawan-kawan yang nak share. Okay, so last kali Rin, ada apa-apa tak? Nak ni ke? I nak share something yang dulu ada orang share to me jugalah. In business ni, you akan ada sumpahan. Sumpahan dia adalah sumpahan 1000 hari. So you bertahan lah walaupun kena tembak, kena golek, kena guling, kena tumbuk, bertahanlah 1000 hari ni. InsyaAllah the business will be easy after that. Masya Allah. Thank you so much for the last word. 1000 hari lebih kurang 3 tahun ya? 3 tahun, betul. 3 tahun, And then betul, insyaAllah. after 3 years, it's gonna be easy. Bertahan je. It's just 1000 days. Okay, so we pass already to that 1000 days. Alhamdulillah.
Okay, thank you so much Rin for the tips. Saya harap semua orang dapat manfaat. Siapa yang melihat live ni dapat manfaat. Please kita doakan untuk Rin. Semoga Rin turun sukses. Ya, semoga apa yang Rin perjuangkan, apa yang Rin buat sekarang ini, orang kata dapat membantu lebih ramai. Orang kata masyarakat dari sudut penghasilan kerja kan, kita contribute dengan kerja dan juga orang kata contribute untuk kita punya income negara juga. So terima kasih banyak-banyak. So terima kasih juga dekat viewers. Terima kasih Rin. So kita akan jumpa lagi insyaAllah minggu depan dengan seorang lagi kita punya tetamu. Hopefully anda semua dapat manfaat daripada perkongsian ni. Okay, terima kasih. Bye-bye. Bye Rin. Thank you so much. Welcome. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So sekejap ya. Terima kasih Masya Allah. Macam mana semua yang dah ikuti live tadi, dapat tak banyak tips daripada Rin? Kalau nak ikutkan tak cukup satu kertas ni, satu buku ni nak catatkan kan? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada followers Coffee Star dan kepada rakan-rakan yang join sesi ni. Terima kasih juga kepada Rin daripada produk Lega. Tadi Rin ada mention dia ada hub daripada US untuk beli produk daripada US. So you boleh beli apa saja daripada US nak import bag lah, apa-apa sajalah. Kadang kita tak tahu macam mana nak beli produk daripada US kan, teringin nak pakai Coach lah, nak pakai macam-macam brand lah. So dia ada satu hub yang boleh membantu anda untuk beli produk daripada US. At the same time untuk produk Lega, beliau juga ada showroom dekat Denai Alam. Nak dapatkan nombor telefon, contact address semua, boleh saja terus ke IG produk Lega. Dan at the same time mereka juga ada kilang, ada kilang untuk menghasilkan produk OEM ni. So mereka yang mungkin berminat nak jadi founder, mungkin susah, dia tak tahu kat mana. Kadang kita terfikir kan, founder ni kat mana dia orang dapat produk, betul tak? Kat mana kilang? So Rin dah tunjukkan jalan. Okay, kalau you all ada minat, ada kesungguhan nak jadi become founder, boleh je contact Rin. Ada 300 pilihan produk. So itu sedikit untuk penutup, dan saya ucapkan terima kasih juga dekat Coffee Star. Hari ni kita dapat minum Coffee Star daripada mesin ni sebenarnya. Yang ini you all boleh jumpa di hospital, di di pejabat-pejabat kerajaan, di universiti. Kita baru lagi. So insyaAllah kita akan pergi lebih besar. Lepas ni insyaAllah kita akan tambah mesin kita. Sekarang ni kita ada almost 100 mesin. Dan ini adalah produk lokal Bumi Putra Muslim. Okay, terima kasih sebab support kita dan kita harap you all akan join kita lagi next week. Jangan lupa, next week kita akan bersama seorang lagi entrepreneur, woman entrepreneur. Perbincangan dia saya pasti juga semenarik ini. Jadi you all tolong setkan alarm. Letak terus siap-siap tau. Kita punya temu janji pada hari Khamis 12 tengah hari. Tapi sekiranya you all ada cadangan, apa-apa cadangan, komen boleh letak dekat kita, dekat bahagian komen tu boleh letak cadangan. Sama ada waktu yang kita tetapkan ni sesuai atau tidak. Mungkin waktu ni kadang-kadang ramai tak sempat join sebab kerja ke apa ke. Kalau you all rasa kita nak ubah waktu, bolehlah bagi cadangan. Kita akan lihat kesesuaian dia. Okay? So terima kasih sekali lagi. Salam hormat. Bye.